Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan makluman tentang tindakan oleh Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force telah melakukan 69,797 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,914 pasaraya, 5,044 restoran, 8,004 penjaja dan 1,109 kilang serta 3,354 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,091 terminal pengangkutan darat, 190 terminal pengangkutan air dan 90 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force juga telah memeriksa sebanyak 24,639 buah kenderaan persendirian, 2,130 kenderaan awam dan 402 vessel. Turut diperiksa adalah 2,474 pasar awam, 4,048 tempat ibadah, 1,349 tempat riadah dan 391 tapak binaan. Sebanyak 3,498 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 18,856 anggota. Dan semalam turut juga disertai oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat ataupun APAD. Seperti yang saya sentiasa sebutkan bahawa pihak berkuasa akan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana individu yang engkar kepada pematuhan SOP yang disediakan. Semalam, PDRM telah menahan seramai 156 individu di atas kesalahan melanggar SOP dan peraturan di bawah Akta 342, yang mana 104 individu telah direman dan 52 individu diberikan jaminan polis. Justru saya ingin mengingatkan supaya semua perlulah mematuhi setiap SOP dan peraturan yang telah pun ditetapkan. Kerana kegagalan mematuhi SOP dan peraturan inilah yang menyebabkan individu-individu tadi ditahan. Saya harap tidak berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. PDRM juga telah mengenakan 148 sekatan jalan raya rentas negeri di seluruh negara dan memeriksa 156,096 kenderaan. Yang menghairankan, ramai lagi yang nak balik kampung. Semalam 1,175 kenderaan cuba merentas negeri dengan alasan yang sama, iaitu untuk balik ke kampung. Walaupun berbagai-bagai nasihat dikeluarkan, pihak polis belum berpatah balik, diarahkan berpatah balik, memberikan nasihat, tapi semalam 1,000 lebih lagi, 1,175 lagi yang cuba untuk balik ke kampung dan telah pun diarahkan oleh PDRM berpatah balik semula. Jadi saya haraplah tak perlulah mencuba untuk merentas negeri untuk balik ke kampung. Kerana tentu saja apabila
diarahkan berpatah balik, menyusahkan mereka yang berhajat untuk balik ke kampung tersebut. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 6,548 ops sanitasi, termasuk di 78 zon kuning dan merah, dan sebanyak 10,157 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 57 operasi sanitasi yang meliputi 21 zon merah dan kuning di 14 buah negeri, termasuk 14 operasi di Johor, 13 operasi di Sabah, 7 operasi di Kedah dan 5 operasi di Melaka. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 18 Mei, sebanyak 245 pusat kuarantin telah beroperasi, berbanding 243 pada hari sebelumnya, yang mana 16,240 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 662 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Seramai 37,471 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Sehingga hari ini, seramai 29,279 individu telah selesai menjalani kuarantin wajib dan telah dibenarkan pulang. Hari ini saya ingin melaporkan sedikit tentang pemeriksaan di tapak binaan. Bilik Gerakan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB telah melaporkan sebanyak 120 tapak binaan telah diperiksa oleh 98 penguatkuasa CIDB pada 16 Mei 2020. Hasil pemeriksaan telah mendapati 15 tapak binaan mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala terdapat 8 tapak binaan yang tidak mematuhi SOP dan 1 tapak binaan diarahkan tutup. 96 tapak binaan didapati masih tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa adalah 4,183, yang mana 425 tapak mematuhi SOP, 150 tapak tidak patuh kepada SOP dan telah diberi amaran, dan 5 tapak binaan telah pun diarahkan tutup di atas kesalahan melanggar SOP. Pemeriksaan juga mendapati 3,603 tapak binaan masih tidak beroperasi. SOP berserta soalan lazim sektor pembinaan boleh dirujuk melalui laman web Kementerian Kerja Raya dan MKN. Saya menyebutkan tentang pemeriksaan tapak binaan ini kerana tapak binaan merupakan satu kawasan yang dulu kita dapati ada positif COVID, yang kita arahkan tutup pusat tapak binaan tersebut, dan juga untuk mewajibkan pekerja warga asing di kawasan merah, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan dan Selangor diwajibkan untuk membuat swab test. Jadi saya sengaja sebutkan ini kerana ramai yang beranggapan bahawa keadaan di tapak binaan masih lagi bahaya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa CIDB telah menjalankan pemeriksaan mengejut di kawasan-kawasan tapak binaan yang beroperasi. Dan juga ada lagi yang masih tidak beroperasi. Mengenai keperluan barangan keperluan asas, KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis barangan
Dan semalam mereka mengadakan pemeriksaan di 1,003 premis perniagaan termasuk 823 peruncit, 149 pemborong dan 131 pengilang. Dan secara keseluruhannya kita dimaklumkan bahawa bekalan barangan keperluan di premis-premis perniagaan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan negara secara berterusan dan masih mudah untuk diperolehi. Sejumlah 3,015 aduan harga dan bekalan telah direkodkan untuk tindakan bahagian penguat kuasa. Tindakan akan diambil jika didapati mana-mana peniaga sama ada di peringkat pengeluar, pengilang, pemborong atau peruncit yang cuba menaikkan harga barangan secara mendadak. Oleh itu, sekali lagi saya ingin memberi nasihat bahawa orang ramai tidak perlu bimbang tentang bekalan keperluan makanan harian. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa makanan mencukupi. Jadi di bulan Ramadan ini tidak perlulah ada kebimbangan, takut jika barang-barang keperluan tidak mencukupi. Pegawai Kabinet HEP juga telah melakukan pemeriksaan ke atas pematuhan SOP PKPB ini semalam, dan mereka telah pun melakukan sebanyak 2,006 pemeriksaan. Pemeriksaan Kabinet HEP mendapati 1,719 premis mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebanyak 271 premis telah diberikan nasihat dan 16 premis lagi diberikan amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Oleh itu, kerajaan ingin menggesa kepada pengusaha dan juga orang ramai supaya sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri sewaktu aktiviti membeli belah barang keperluan harian. Dan ingatan yang tegas yang ingin saya sebut sekali lagi, bahawa tolong jangan bawa anak-anak kecil dan juga warga emas sewaktu keluar membeli, kerana mereka merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit COVID-19 ini. Saya juga ingin melaporkan sedikit laporan daripada Kementerian Pertanian mengenai barang-barang keperluan harian seperti barang basah dan juga beras dan lain-lain barang-barang yang kering. Untuk makluman, status masa kedudukan bekalan makanan bagi bahan-bahan makanan utama iaitu beras, daging, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan berada pada tahap stabil dan mencukupi. Mengenai beras, jumlah stok semasa beras dengan mengambil kira pengeluaran tempahan dan import adalah stabil, terkawal dan konsisten bagi menampung keperluan dalam negara secara berterusan. Tadi saya sebutkan tadi, Kabinet HEP adalah barangan di premis-premis perniagaan. Tetapi Kementerian Pertanian adalah di peringkat pengeluar. Jadi di peringkat pengeluar pun, semua barangan keperluan asas adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Jadi tidak perlu bimbanglah. Tidak perlu bimbang. Bukan saja di kedai mencukupi, tetapi pengeluar, pemborong dan sebagainya mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Mengenai pengantaran pulang pelajar IPT, semalam KPT telah mengantar pulang 1,646 pelajar IPT ke kampung halaman masing-masing. Seramai 652 pelajar
telah dihantar pulang ke Sarawak melalui 4 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Miri, Kuching, Bintulu dan Sibu. Manakala 574 pelajar dihantar pulang dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu melalui 2 penerbangan. Sebuah penerbangan dari Kuching telah membawa pulang 160 pelajar ke Kota Kinabalu. Satu penerbangan ulang-alik dari Bintulu ke Kota Kinabalu telah menghantar pulang 227 pelajar. Bagi penghantaran pelajar dalam negeri, intrastate, seramai 33 pelajar di Sabah telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari 27 April 2020 sehingga semalam, KPT telah menghantar pulang 49,013 pelajar, 49,019 pelajar ke pangkuan keluarga masing-masing. Hari ini 3 penerbangan dijadualkan dari Kuala Lumpur ke Bintulu, Sibu dan Miri untuk membawa pulang 418 pelajar ke kampung halaman masing-masing. Untuk makluman, masih terdapat 7,384 pelajar dari Sabah dan 2,207 pelajar dari Sarawak yang masih belum dihantar pulang dan masih berada di kampus masing-masing di Semenanjung. Isu di Sabah. Ramai beberapa daripada Sabah bertanyakan kenapa masih lagi anak mereka tidak dihantar balik dan sebagainya. Ya? Jadi saya ingin maklumkan di Sabah ini timbul isu iaitu mereka tidak mampu untuk membuat kuarantin secara wajib kepada pelajar-pelajar yang dibawa pulang dari Semenanjung kerana kekurangan tempat di pusat kuarantin wajib mereka. Jadi tidak mampu menampung pelajar-pelajar yang akan dibawa pulang. Walau bagaimanapun perkara ini telah pun diselesaikan. Kita telah menyelesaikan isu ini. Kementerian Kesihatan bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi berserta dengan Kerajaan Negeri Sabah telah pun mencapai satu persetujuan untuk menyelesaikan isu ini, iaitu oleh kerana kita sudah pun menganggap bahawa pelajar-pelajar ini datang daripada kawasan yang hijau di dalam kampus mereka lebih daripada 1 bulan berada di dalam kampus, tidak ada gejala dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan menganggap lebih daripada 1 bulan tidak bergejala boleh dianggap sebagai statusnya bersih daripada COVID-19. Tapi kalau dulu semua pelajar yang balik akan dikuarantin. Jadi akhirnya kita membuat persetujuan bahawa sebelum mereka pulang, mereka akan dibuat swab test. Mereka akan dibuat saringan kesihatan. Yang apabila didapati negatif, mereka terus boleh balik ke negeri masing-masing, terutamanya Sabah, balik ke Sabah dan tidak dikuarantin di pusat kuarantin mereka, tetapi kuarantin di rumah dan sebagainya. Jadi ini membolehkan pelajar-pelajar dari Sabah untuk dihantar pulang ke Sabah. Jadi yang positif pastinya akan dihantar ke hospital. Jadi dengan persetujuan daripada Kerajaan Negeri Sabah, KKM dan juga Kementerian Pengajian Tinggi ini, maka kita harap isu yang berkaitan dengan pelajar Sabah yang tidak boleh pulang ke Sabah dapat diselesaikan dengan segera. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi seruan saya seperti biasa, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya, adakah kerajaan akan mempertimbangkan saranan KKM untuk mengambil tindakan yang lebih tegas kepada ibu bapa dan penjaga yang masih berdegil untuk membawa kanak-kanak di bawah usia 12 tahun ke tempat awam seperti shopping kompleks dan sebagainya? Ya.
kita pun dengar yang masih ramai yang membawa anak-anak kecil ke shopping kompleks ni. Perkara ini melibatkan perundangan, ya, perundangan. Kalau kita nak ambil tindakan kepada ibu bapa mereka, mesti ada di dalam undang-undang ataupun peraturan di bawah Akta 342 tersebut. 342. Jadi insya-Allah kita akan bincang dengan pihak Peguam Negara, Kementerian Kesihatan dan juga MKN bagi kita mencapai persetujuan. Kalau perkara ini disetujui, undang-undang boleh peraturan boleh dipindah. Dan jika melanggar peraturan boleh dihukum di bawah Akta 342 ini. Jadi perkara ini kita akan tengok dengan cara lebih detail, ya. Sebab mungkin banyak juga implikasi lain yang ada, yang timbul. Jadi kita akan bincanglah, kita akan dapat nasihat daripada Peguam Negara. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya ada soalan mengenai peningkatan harga ayam. Yang mana dakwaan daripada peniaga ayam, dia kata harga ayam dia orang terpaksa naikkan sebab PKP. Jadi stok tu kurang. Yang mana saya tengok ada laporan berita di Terengganu, harga ayam paling tinggi iaitu RM9.60 sekilogram. Tu kita minggu depan, macam mana kita tahu kita akan menyambut Aidilfitri. Jadi memang kita perlukan ayam. So macam mana tindakan daripada kerajaan, khususnya KPDN HAP, adakah ada membuat pemeriksaan mengenai perkara ini? Okey, kita tahu, saya pun baca dalam media, harga ayam tiba-tiba dalam 2-3 hari ini meningkat. Kalau dulu tak timbul isu ni. Apabila apabila restoran ditutup dan sebagainya, jadi penjualan ayam berkurangan dari segi jumlahnya. Maknanya permintaan kurang daripada penawaran yang menyebabkan harga rendah satu ketika dulu. Tiba-tiba sekarang harga semakin tinggi. Tapi insya-Allah kerajaan ada mekanisme dia untuk menyekatkan kenaikan mendadak ini, iaitu melalui skim kawalan harga maksimum musim perayaan. Dan saya difahamkan KPDN HAP akan mengumumkan skim kawalan harga musim perayaan ini pada hari besok. Saya baru bercakap dengan Menteri KPDN HAP, Datuk Alexander Nantalinggi. Dia maklum kepada saya besok akan diumumkan. Jadi harga ayam akan dikawal harga shilling, tak melebihi daripada harga shilling yang ditetapkan. Kita tunggulah pengumuman daripada Kementerian KPDN HAP. Bukan saja ayam, tetapi berbagai-bagai lagi barangan keperluan, terutamanya untuk menyambut Hari Raya yang banyak digunakan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Okey. Baik, Datuk Seri, tadi Datuk Seri sebut mengenai pelajar Sabah di Semenanjung. Bagaimana pula dengan pelajar Sarawak di Semenanjung? Adakah isunya sama? Tak cukup tempat kuarantin wajib dan apakah jalan penyelesaiannya? Bagi soalan yang kedua, mungkin semalam Datuk Seri ada sebut mengenai soal selidik atau survey oleh MKN. Mungkin boleh kongsikan penjelasan lanjut yang mengatakan rakyat mahu SOP diketatkan dan bukan dilonggarkan. Terima kasih. Okey, Sarawak tidak timbul isu, cuma Sabah yang timbul isu. Sebenarnya kaji selidik MKN itu berdasarkan bukan dari segi perlu atau tidak diperketatkan, tetapi bagaimana mereka ingin menyambut Hari Raya nanti. Ada 3 soalan yang dikeluarkan. Yang pertama, sama ada mereka ingin berhari raya di rumah sendiri dalam keluarga, dengan keluarga di dalam rumah tersebut. Yang kedua soalan dia, sama ada mereka akan membenarkan berhari raya dengan saudara mara terdekat, tapi bukan daripada dalam rumah tu. Soalan ketiga ialah sama ada mereka ingin berhari raya bersama saudara mara daripada jauh dan juga jiran-jiran tetangga. Ada 3 soalan yang dikeluarkan oleh MKN.
dan ada 215,712 responden yang menjawab. Daripada soalan tersebut, soalan A yang jawapannya akan menutup pintu rumah mereka kepada orang luar, hanya keluarga sendiri, sebanyak 74%. Yang kedua tadi, saudara mara terdekat 20%, yang ingin buka juga kepada jiran tetangga 6%. Kalau inilah trendnya, pandangan daripada orang ramai, mana kita tak perlu, saya tak rasa bimbang sangatlah. Sebab 74% tidak mahu membuka kepada orang luar rumah mereka di waktu Aidilfitri nanti, hanya keluarga di dalam rumah saja. Dan itulah sebenarnya harapan daripada kerajaan, walaupun kita buka untuk 20 orang untuk hari raya pertama tersebut. Tetapi kalau pandangan 74% daripada responden ini mengatakan mereka tidak membenarkan orang lain datang beraya kecuali keluarga yang berada di dalam rumah mereka saja. Kalau semua orang buat macam ni, alhamdulillah, tak timbullah kebimbangan kita. Takut kalau merebaknya jangkitan COVID-19 ini dan akan berlaku pertambahan COVID positif sempena dengan Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi saya, kalau inilah trendnya, saya harap yang 20% dengan 6% tadi juga akan membuat perkara yang sama seperti dengan kumpulan yang menjawab soalan A tadi, iaitu beraya dengan keluarga di dalam rumah yang sama. Pasti kalau kita buat seperti ini, insya-Allah kita boleh putuskan rantaian COVID-19 ini. Kerana ramai yang takut ada kluster baru, iaitu kluster balik kampung. Okey? Terakhir. Okey, Datuk Seri, mengenai masih terdapat organisasi dan syarikat termasuk GLC yang masih meminta nombor kad pengenalan semasa mendaftar masuk ke premis mereka semasa PKPB. Komen Datuk Seri tentang perkara ini dan adakah ini masih dibenarkan? Terima kasih, Datuk Seri. Kita dah putuskan itu hari bahawa hanya perlu nama dan nombor telefon. Kerana tujuan dia adalah jika berlaku apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19, katakan ada positif, jadi kita boleh menghubungi mereka yang meninggalkan nombor telefon dan datang ke premis-premis tersebut. Tetapi saya difahamkan ramai orang yang tak beri nama yang betul, tak memberi nombor yang betul. Ada dia tulis sendiri, adalah tulis nama dia Badang ke, Superman ke, Batman ke, macam-macam. Jadi kalau jadi apa-apa tak boleh nak hubungi dia. Sebab itulah ada di kalangan premis perniagaan tersebut mungkin meminta nombor kad, nama, bukan nombor kad pengenalan, nama kad pengenalan supaya nama yang sebenar boleh diketahui. Jadi saya haraplah kepada pengunjung-pengunjung premis-premis perniagaan, sama ada restoran dan sebagainya, taruh nama yang sebenar ataupun dan juga taruh nombor telefon yang sebenar. Sebab kalau terjadi apa-apa emergency yang ada, dia merupakan close contact dengan yang berkait dengan COVID positif ini, kita tak dapat hubungi dia. Kalau tuan punya restoran telefon tengok nama Superman, siapa dia? Dan tiba-tiba nombor pun, nombor tak betul, dia main tulis je nombor. Jadi akhirnya yang susah adalah mereka yang tidak memberikan nombor dan nama sebenar tadi. Jadi jangan takut, sudah tidak ada kad pengenalan, tidak ada alamat rumah, jadi mereka selamat. Tak boleh nak pergi. Kalau rumah takut nombor alamat rumah dia diketahui orang, saya dah kata tak payah ada alamat rumah. Kalau tak mau IC dia, nombor IC, takut disalahgunakan nombor kad pengenalan dia, tak perlu. Cuma nama yang betul, nombor telefon yang betul. Jadi itu saja untuk memastikan semua yang terlibat nanti akan dapat dihubungi, dan kalau jika mereka juga terkait dengan COVID-19 positif, mereka boleh diselamatkan. Okey, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.